ketika sembahyang. Okey. Dan di sini juga saya nak menyebutkan sebahagian daripada fadilat dalailul khairat. Ini sebahagian saya nak sebutkan. Siapa-siapa yang mengamalkan dalailul khairat, istiqamah atau memperbanyakkan bacaan dalailul khairat, dipermudahkan oleh Allah Ta'ala melaksanakan haji ataupun umrah. Ya, ini bagi saya mungkin agak terbukti lah. Setelah saya mengamal dalailul khairat, alhamdulillah, 2 kali dah pergi umrah. Tak lama, mana kira dah berapa tahun ya kita beramal lah. Jelas. Sebab dalam tu ada doa, Allahumma yassir lana al-iqamata fi haramika wa haramihi qabla an natawaffa. Apa maksudnya? Ya Allah, permudahkan oleh kami bermukim di haram kamu, tanah haram kamu dan tanah haram Nabi Muhammad sebelum daripada kami diwafatkan. Yassir lana ya Allah, permudahkan oleh kamu akan kami. Dan ada lagi satu doa dalam tu, jangan kamu matikan akan kami sebelum kami dapat ziarah Nabi Muhammad, kerana itulah cita-cita kami. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okey. Ini sebahagian daripada kelebihan dia, dipermudahkan melaksanakan haji dan umrah. Dan yang kedua, dibangunkan istana yang mana menaranya berada di setinggi-tinggi syurga. Jadi kalau menara berada di setinggi-tinggi syurga, syurga apa yang paling tinggi? Syurga Al-Qurba. Yang tu. Tu orang yang beramal dengan selawat dalailul khairat bermakna dia ada perhubungan dengan syurga yang tertinggi di hari akhirat nanti. Syurga yang tertinggi itu syurga tajalli, memandang tajalli Allah Subhanahu wa taala. Tajalli Allah, kan? Tajalli Allah, sebagaimana disebut dalam kitab, orang yang betul-betul dapat memandang tajalli Allah Subhanahu wa taala ni cara direct. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua anbiya dan aulia itu pun tahta qadami Rasulullah, di bawah tapak kaki Rasulullah. Apa maksud di bawah tapak kaki Rasulullah? Aulia dan anbiya di bawah tapak kaki Rasulullah. Tapak kaki Rasulullah tu besar ke? Tapak kaki kita besar tak? Tak besar, bermakna tak ramai. Yang secara direct. Tapi sebenarnya kekuatan kekuatan kita ni, sebab kita dah mengaji dalam ilmu-ilmu hakikat, kebanyakan orang akan sampai ke martabat tauhidus sifat, tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala tu siapa dah? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau di situ Nur Muhammad yang memegang tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala, di situ kita mengenal Nabi Muhammad, di situ kita memperbanyakkan berselawat dengan Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nabi kata al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia kasih. Jadi kalau Nabi Muhammad tu memandang tajalli Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memandang tajalli Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dia di situ ya. Ya. Okey. Habis. Dan yang seterusnya, yang ini mendapat syafaat. Ini banyak ni. Insya-Allah saya kalau ada peluang saya akan terangkan apa doa-doa yang minta mohon syafaat. Yang inilah yang dicita-cita. Tak ada dah kekuatan bagi diri kita, melainkan satu ni ya. Satu, kekuatan kita apa? Kekuatan memohon kasih sayang, cinta, syafaat daripada Rasulullah SAW di hari akhirat. Dengan amalan kita tak mampu. Kita nak bawa sampai ke Tuhan, dengan amalan kita, aku nak masuk syurga, memang tak mampu. Dan Nabi kata, kan, di hari akhirat, dia dah tinggalkan dah doa untuk kita. Doa apa? Kan, di hari akhirat saya kata, izil karim mutajalla bilismil muntaqimi. Kerana pada ketika itu Tuhan yang bernama Karim itu bertajalli ia bilismil muntaqimi, dengan nama Al-Muntaqim. Ya, Al-Muntaqim ni tak ada. Dia nama murka. Siapa kerajaan siapa hari ni? Al-mulku yauma idzin lillah. Allah Taala lillahil wahidil qahar. Bagi Allah Taala al-wahidil qahar. Siapa yang jadi raja lagi Allah Taala kata? Yang hampa hebat-hebat di atas dunia.
Jadi ketika itu tak ada apa kekuatan langsung dah. Masing-masing nafsi-nafsi bila ditanya kepada Nabi-Nabi yang dulu, nafsi-nafsi. Hanya bila sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi jawab lain. Nabi kata, ana laha. Itu hak aku, itu hak aku. Bermakna aku seorang yang dapat begini. Itu yang diduduk di bawah arash, sujud di bawah arash begitu lama. Kan Allah Taala kata, irfa' ra'sak, angkat oleh kamu kepala kamu ya Muhammad. Is'al a'tika. Is'al, minta oleh kamu, aku akan beri akan kamu benda apa yang kamu nak minta. Apa yang dia kata? Beri syafaat kepada seluruh makhluk. Ini orang panggil syafaatul uzma. Daripada syafaatul uzma, yang tu baru Nabi akan bagi selawat, bagi syafaat yang khusus. Ini kekuatan semua ni di hari akhirat. Jadi bermakna untuk kita mencapai syafaat, dengan tak ada syafaat Rasulullah, siapa pun tak layak masuk syurga. Siapa pun tak akan dapat masuk neraka. Dengan sebab syafaatul uzma tu. Itu baru syafaatul uzma. Habis syafaat yang khusus lagi. Yang Nabi nak pilih siapa orang yang aku nak bagi syafaat. Yang tarik, yang ada kekurangan amal, tapi kecintaan dia, kerinduan dia kepada aku tu cukup kuat. Nabi tarik. Kan? Di hari akhirat nanti. Itu syafaat. Yang inilah kita harap-harap tak ada jalan dah kita nak apa? Dengan apa lagi saya nak tanya? Ibarat kita macam budak kecil. Budak kecil ni dia harap siapa dah? Mak ayah dia. Dia mengadu ke mak dia, mak tolong mak saya nak ni, mak saya nak. Macam itulah kita dengan Rasulullah. Dan mak akan tunaikan tak? Mak akan tunaikan. Maksud dia apa dah? Bila ada perhubungan dengan Rasulullah tu yang jadi Rasulullah tu sahibul wasilah, yang akan meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolonglah dia ni, tolong selamatkan. Tapi kalau wasilah kita syafaat apa, selawat kita tak ada apa semua, kita tak kenal Rasulullah, jauh tu. Ini syafaat. Ya. Dan yang seterusnya, dibersihkan hati. Kan? Tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'in wa an musyahadatika. Dibersihkan hati daripada benda yang menjauhkan kami daripada musyahadah akan kamu. Apa makna musyahadah? Kan dalam dalil akhirat tu. Sebenarnya rahsia Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menzuhirkan rahsia Allah Taala daripada Nur Muhammad. Allah Taala tu ibarat macam elektrik. Elektrik nak pegang tak boleh, nak lihat tak boleh, tapi dibalut tak. Bermakna ada tempat mengalir dia. Mana tembaga tu? Tembaga tu ibarat Nur Muhammad. Tembaga tu. Tapi tembaga tu pun tak boleh kita nak pegang, tak boleh kita nak ni. Balut pula dengan lain. Tu dibalut dengan tubuh Adam. Dimasukkan rahsia Muhammad ke dalam diri kita. Jadi rahsia Muhammad ke dalam diri kita dah dimasukkan. Manusia ni banyak yang lupa dengan benda-benda tersebut. Ini yang kita minta Allah Ta'ala bersihkan. Supaya apa? Supaya kita dapat syuhud kepada kenyataan Nur Muhammad seluruh alam semesta. Yang dengan kita syuhud kepada kenyataan Nur Muhammad, dapat kita memandang rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dapat syuhud kepada rahsia Nur Muhammad, confirm tak dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Cakap betul ya? Pintu dia hanya satu saja, anta babullahi nalal murtaja. Kamulah pintu Allah, pintu untuk sampai kepada Allah, nalal murtaja, mencapai oleh orang-orang yang berharap untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya satu ya. Jangan kita rasa amalan kita banyak, ilmu kita banyak, jangan. Jauh. Jadi kita minta bersihkan hati kita. Jadi sebahagian daripadanya dengan sebab kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca dalailul khairat ni, Allah Taala bersihkan hati kita. Tapi sungguh ya, sungguh bila kita beramal, ketenangan kita akan dapat. Jadi bila mengaji itu terbuka, jalan syuhud kita terbuka, insya-Allah. Kita bercerita ni ya atas dasar pengalaman-pengalaman, atas dasar cerita-cerita orang-orang yang dulu. Memang sungguh ya, cuba amalkan. Memang rahsianya hebat. Pembersihan hati. Dan lagi satu, mudah urusan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala permudahkan. Jadi kita ni tak rasa tak takut, tak kalut. Dia ada yang nak selesai masalah kita tu, ada cara penyelesaian.
masalah keuangan ke, masalah apa ke, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita tadi. Dengan kita memperbanyakkan membaca selawat dalailul khairat. Dan seterusnya, hilang kesedihan, hati gembira. Orang yang beramal walaupun susah, hati sentiasa dalam keadaan gembira dan diampunkan dosa. Masya Allah ya. Orang yang mengamalkan dalailul khairat, insya Allah Allah Ta'ala ampunkan dosa. Jadi mana kalau dah diampunkan dosa, kita ni terhijab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dosa sebenarnya. Kalau dosa ni tak ada, ya, dosa makin lama makin nipis, makin kuat kita, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis terbuka segala alam malakut, alam jabarut, alam lahut terbuka terus. Punca kenapa kita tak nampak? Kita di mulkina tak nampak, di malakut, di jabarut, di lahut. Sebab dosa-dosa yang menghijab diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhijab. Jadi mudah-mudahan dengan kita beramal, membaca dalailul khairat hari-hari, istiqamah ya, dalam diri kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, diperbaiki keadaan hidup. Keadaan hidup kita diperbaiki. Jadi apa maksud diperbaiki keadaan hidup kita? Allah Ta'ala bentukkan. Maksud kata bentukkan ni, kita mengaji. Tapi saya kata kalau mengaji pun nak praktis segala apa yang kita mengaji kan. Kenapa saya kata nak praktis kita mengaji tak boleh? Sebenarnya yang dapat mempraktis kita mengaji tadi, rahsia percikan Nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Orang kafir ada jantung, tidak? Orang kafir ada jantung, tapi percikan rahsia Nur Muhammad tu, nur tu tak ada. Dia zuhir daripada Nur Muhammad juga. Zuhir tubuh, zuhir batin dia, roh dia. Tapi percikan tu tak ada. Sebab percikan tu tak ada, tu yang tak terbuka. Kita minta percikan nur yang ada, yang Allah Ta'ala letakkan. Jangan Allah Ta'ala letakkan zulmah. Kita tak. Dengan kita memperbanyakkan berselawat tadi, jadi Allah Ta'ala buka. Bila percikan tadi hidup, nur tadi hidup di dalam diri kita, tu orang panggil dia akan membentuk akhlak, membentuk sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat mahmudah. Kan? Jadi yang kita beramal tadi, mudah-mudahan kita terdidik dengan cara kerohanian. Macam mana cara kerohanian? Sir tadi hidup. Sebenarnya guru sekumpul dia kata, hampa tak faham pun baca, tak faham pun apa yang dibaca. Baca, dia kata. Baca sampai satu tahap, dia kata, bila rahsia tersebut masuk ke dalam diri kita, hasil tadilah masuk ke dalam diri kita, dia otomatik terbuka, terdidik diri kita. Itu orang panggil memperbaiki keadaan hidup. Daripada kita ni hati kita ghaflah, dia jadi banyak ingatan kepada Tuhan, akhlak tak bagus jadi akhlak bagus, daripada tak redha kepada redha dengan takdir Allah Ta'ala, daripada gelisah dengan dunia, hilang dunia, jadi zuhud dengan dunia. Ini benda otomatik ya. Kalau sebenar kita nak beramal, bukan dia tak mampu. Buka kitab penawar bagi hati itu, cuba amalkan satu-satu. Saya kata tak mampu, saya pun tak mampu, melainkan izin Allah Ta'ala. Kenapa izin Allah Ta'ala? Bila sir tadi hidup di dalam diri kita. Kita nak dapatkan sir tadi lah. Mudah-mudahan sir itu Allah Ta'ala masukkan. Jangan zulmah. Jadi cara dia macam mana? Salah satu daripada fadilat kita memperamal dalailul khairat, iaitu dia akan menghidupkan balik sir di dalam diri kita, percikan Nur Muhammad SAW. Dan yang ke-11, sebahagian daripada fadilat dia, mudah membayar hutang. Kalau kita ada hutang-hutang susah ke apa ke, insya-Allah Allah Ta'ala permudahkan. Allah Ta'ala permudahkan macam mana cara kita nak membayar hutang. Adalah cara dia. Dan yang terakhir, orang yang mengamal dalailul khairat, insya-Allah dia kata bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ni, ya, paling tidak, kalau tak bertemu di dunia, di hari akhirat, ataupun ketika hampir ajal. Kenapa ketika hampir ajal? Apa dia? Bila Allah Ta'ala, sebab kematian kita ni dah ditanggung ya. Sakit kematian tu sebahagian ditanggung oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad menanggung kesakitan mati kita, itu yang di hari akhir, hampir ajal seseorang, kalau dia ahli ma'rifat, Allah Taala bukakan syurga. Syurga tu benda apa syurga? Syurga tu rahmat. Rahmat tu milik siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat tu kena atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Syekh Arab ada biasa bercerita, saya dengar, tengok dalam YouTube juga. Dia bercakap, dia kata ada seorang yang ketika hampir ajal, ni pengamal dalailul khairat, ketika hampir ajal, dia dapat memandang Nabi Muhammad sendiri yang datang mengajarkan kalimah la ilaha illallah dekat telinga dia. Nabi Muhammad sendiri yang hadir sebut kata la ilaha illallah. Yang ni tak ada apa dah. Kalau Nabi sendiri mengajar, cukup kalau kita pandang ketika hampir ajal, terpandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak ada apa dah. Yang ni kalau Nabi Muhammad sendiri yang mengajar la ilaha illallah di telinga kita, Allahu akbar. Ini salah seorang orang yang mengamal selawat dalailul khairat. Insyaallah. Ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam tidur, dalam tidur kita bermimpi dengan Nabi Muhammad ketika kita dalam keadaan sehat ni. Paling tidak di hari akhirat wajib bertemu. Sebab Nabi kata di hari akhirat, ketika di telaga Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad nak membezakan umat dia yang Nabi nak bagi syafaat ialah dengan orang yang banyak berselawat. Dia ada tanda dia nanti. Orang yang banyak berselawat pada Nabi Muhammad, ni Nabi Muhammad tarik dulu. Tarik, bawa, ni hang minum dulu. Keistimewaan untuk mereka. Ini memang ada disebutkan dalam, insya-Allah dalam sesi yang akan datang saya akan cerita sementara ni mana fadilat selawat. Dan kalau ada masa saya nak sebutkan doa-doa yang disebutkan di dalam dalailul khairat serta makna dia. Saya dah tanda dah. Kalau ada diizinkan Tuhan lah, supaya kita kalau hari majlis ijazah tak sesuai, masa panjang, masa tak sempat, ada mana dalam 10 hari ni insya-Allah saya akan terangkan. Jadi itu untuk sesi ini kita mudah-mudahan dapat kita mengambil faedah dengan apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.